tentang ilmu jarh wa ta'dil. Macam mana yang mungkin difahami ialah ilmu yang membicarakan status perawi, tentang sama ada kita kritik para perawi ataupun kita puji seseorang perawi. Jadi ilmu jarh wa ta'dil adakah maksudnya sesuai dipraktikkan pada zaman sekarang yang berlaku sekarang? Contohnya para penuntut ilmu ataupun sebahagian asatidzah yang gunakan alasan jarh wa ta'dil sebagai alasan untuk diorang kritik sebahagian ustaz-ustaz yang lain dengan atas dasar ini adalah satu yang perlu, necessary. Sebab macam mana yang semua tahu bahawa ilmu jarh wa ta'dil ada asasnya dalam Al-Quran, yang mana ya Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika ada orang fasik yang membawa berita tersebut, maka cek, perhalusilah dahulu. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang tu fasik atau tidak? Sudah pastinya kita kena semak. Itu semua berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Begitu juga dalam hadis ada asasnya. Contohnya hadis ketika mana seorang sahabat meminta Nabi SAW, dia ada 3 calon, siapa yang sepatutnya yang dipilih. Jadi Nabi SAW pun sebut Muawiyah, kalau tak silap dia adalah Darraq, seorang yang suka pukul, jadi jangan kahwin dengan dia. Amma fulan, dia ni adalah rajul yang sangat papa kedana, dan Nabi nasihatkan dia untuk kahwin dengan Usamah bin Zaid kalau tak silap. Jadi itu adalah juga bukti bahawa Nabi SAW dalam perkara-perkara yang melibatkan maslahat umum, maka boleh kita bagi kritikan supaya diambil iktibar. Cuma, dan inilah yang atas dasar inilah para ulama al-jarh wa ta'dil sanggup untuk menjarah ataupun menjarah ni mengkritik para perawi, sebab ia ada kaitan dengan sumber syarak yang terpenting, iaitu sunnah Nabi SAW. Kalau mereka tidak bergelumang dengan kritikan ini, maka hadis-hadis Nabi SAW sudah pasti tak terpelihara lagi. Tapi walaupun mereka mungkin akan anggap bahawa ulama al-jarh wa ta'dil begitu suka-suka, gembira untuk nak kritik para perawi, walhal mereka sendiri sangat gentar, sangat gerun untuk bercakap tentang pribadi orang lain. Kalau tak kerana ada maslahat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya diorang sendiri tidak akan berkata terhadap seseorang punya pribadi. Kerana itulah pernah dalam satu kisah Ibnu Abi Hatim, anak kepada Abu Hatim Ar-Razi, dia meninggal tahun 327 Hijrah, pengarang kepada Kitabul Jarh wa Ta'dil. Dia pernah membaca kitab Al-Jarh wa Ta'dil di hadapan murid-murid dia. Kemudian salah seorang daripada murid-murid dia pun bagi tahu Ibn Abi Hatim, dia cakap, wahai guru, dia kata kita ni banyak sangat dah kita kritik perawi sana, kritik perawi sini, dan mungkin dia orang dah 200 tahun dah mungkin dah perjalanan dia ke syurga. Ibn Abi Hatim apabila mendengar tentang pertanyaan murid dia itu, menangis, bergetar, bergegar tangan dia, pegang kitab dia dan menangis sampai terjatuh kitab dia, kerana begitu gerun dia sekali dengan bila katakan betul juga. Kalau tak kerana faedah hadis Nabi SAW, dia sendiri pun tak mau bercakap dalam benda-benda begini. Begitu juga Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail rahimahullah, pengarang Kitabus Sahih, yang meninggal tahun 256 Hijrah. Kenapa para ulama mengatakan dia adalah imam yang munsif, seorang yang sangat insaf dalam memelihara kata-kata dia? Walaupun dia adalah imam jarh wa ta'dil yang terulung, tapi Imam Al-Bukhari sangat lembut dia punya kata-kata dia. Dalam keadaan dia terpaksa nak kritik para perawi, digunakan istilah yang paling ringan. Sebab tu bila Al-Bukhari kata, kalau aku kata fulan munkarul hadis, maka maksud dia tak halal lah riwayat daripada dia. Maksud dia gunakan kadang-kadang perkataan yang simple untuk perawi yang sangat teruk. Dia tak nak kutuk lebih-lebihan. Ataupun dia kata fulan fihi nazar, maksudnya fulan, perawi tersebut kena cek balik, kena tengok balik. Bila mana dia kata macam tu, maksudnya perawi tersebut
matruk, yang perlu ditinggalkan, tapi dia tak berani nak gunakan sebab dia kata, aku bercita-cita semoga apabila aku menjumpai Allah kelak di akhirat dalam keadaan aku tiada dosa mengumpat sesiapa. Itu adalah ketakwaan para a'immah al-jarh wa ta'dil terdahulu dalam mengkritik orang, yang mana kita hari ini mengambil mudah urusan kritik orang dengan alasan maslahat agama. Ya, betul, kita perlu untuk menjelaskan kepada manusia tentang kesilapan-kesilapan, tentang kemungkaran yang berlaku di kalangan masyarakat. Tapi bukan itu bermakna kita seronok dengan benda-benda macam tu. Yang kita perlu untuk kita tegur, tapi jangan kita kadang-kadang separuh asatidah memperolok-olokkan. Kadang-kadang kita tak setuju dengan ustaz sekian, kita kadang-kadang kita sindir-sindir, gelak-gelak. Kadang-kadang even kita buat lawak sesuatu yang murid-murid pun sama-sama gelak menyindir dia. Itu adalah benda yang sepatutnya dihindari walaupun kita tidak setuju dengan dia. Jadi apa yang kita perlu sampaikan kebenaran, tapi bukan dengan sampai kita mengkritik kredibiliti seseorang tu melebihi daripada tempat yang sepatutnya. Jika ada kesilapan pada masalah dia, kita sampaikan dari sudut ilmiah apa kesilapannya. Tapi sekarang kadang-kadang bila orang tu tak puas hati dengan sesuatu pihak, kadang-kadang dieditnya gambar, kadang-kadang dibuatnya satu dialog drama, kadang-kadang dijadikan muka dia tu sebagai sumber untuk nak olok-olokkan. Contoh, muka dia ni bengis, jadi kita bila mana kita nak sindir, kita hantar post gambar ustaz sekian-sekian untuk nak bagi satu, kita anggap benda tu sebagai joke. Kita tak faham bahawa benda tu sebenarnya telah masuk dalam mengumpat yang luar daripada batasan syarak. Yang dibenarkan dalam batasan syarak apabila kita memperkatakan tentang manusia lain ialah yang mana mau tidak mau kita terpaksa ambil iktibar. Misalnya ketika berada di mahkamah, kita terpaksa cerita, misalnya seorang isteri yang dipukul oleh suaminya, dia terpaksa cerita tentang keburukan suami dia supaya mendapat keadilan. Di situ diharuskan oleh syarak. Begitu juga misalnya yang melibatkan tentang akidah Islam. Kita boleh cakap misalnya fulan membawa akidah yang menyeleweng, tapi kita jangan terlalu memperolok-olokkan, mempersendakan pihak tersebut melebihi batasan yang sepatutnya, sehingga seolah-olah kita gemar mengkritik tanpa kita risau bahawa setiap satu perkataan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada para imam dulu yang tak gemar berbicara tentang soal sebegini, sebab dia takut orang panggil lidah ni adalah kegelinciran. Paling senang kita nak keluar, paling senang kita nak tergelincir. Kita cakap sikit, kita melukakan hati orang. Kita cakap sikit, kita tertipu. Kita cakap sikit, kita tersindir orang yang kita rasa mungkin tak ada apa-apa bagi kita. Kadang-kadang kita tak sependapat dalam bidang politik, kadang-kadang kita tak sependapat dalam masalah fiqh dan sebagainya, tapi tak mengharuskan untuk kita melangkaui batasan yang sepatutnya. Tak sepatutnya kita nak label fulan keledai sekian, fulan anjing fulan. Itu semua adalah perkataan yang kita, bila mana kita merasakan kita adalah seorang imam dalam jarh wa ta'dil. Itu yang menjadi igawan pelajar banyak orang yang cuba mendekati sunnah. Bila mana kadang-kadang orang ingat bila mana kita dekat pada sunnah, kita lagi keras untuk nak menghentam, mengkritik orang. Sepatutnya kita adalah orang yang paling berhikmah dalam mendekati masyarakat, dalam menyampaikan ilmu yang kita pasti banyak ranjau dan pelbagai dugaan yang menanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.